ini seorang watak ataupun satu watak yang disebut dalam kitab-kitab tafsir. Kemudian, doktor kelihatan cuba menafikan perkaitan bahawa orang Melayu ialah penutur Austronesia. Yang saya lihat di dunia Melayu ni, kebanyakannya orang membuat klaim-klaim sejarah sedemikian kerana dia nak mengajukan orang Melayu ini hebat. Orang yang kehebatan bukan bererti ada Borobudur, ada Prambanan, ada masjid besar. Bukan. Orang yang kerja di... Hai guys, jumpa lagi. Kali ini kita masih membahas kacaunya sejarah di Melayu Malaysia. Rupanya klaim seorang profesor Malaysia bahwa kaum Melayu adalah keturunan Nabi Ibrahim mendapat kritikan keras dari orang Malaysia sendiri. Banyak sekali ahli Malaysia yang mempertanyakan hal itu. Berikut ini salah satunya. Yuk kita simak ya. Kemudian yang ketiga adalah Qaturah. Qaturah ini seorang watak ataupun satu watak yang disebut dalam kitab-kitab tafsir. Kitab-kitab tafsir banyak menyebut tentang Qaturah ni bermaksud bakhur. Bakhur ini adalah kayu gaharu. Bila dunia Arab, dia tidak kenal sangat Nusantara ke alam Melayu, tetapi dia menamakan individu itu dari mana apa yang terkenal di tempat dia. Jadi kayu gaharu ini tidak ada di tempat lain kecuali di alam Melayu. Jadi ada beberapa tempat di kawasan Champa itu ataupun Vietnam sekarang. Kalau tentang kritikan-kritikan pada seorang pensyarah bahasa Arab yang kerap bercerita tentang hubungan bangsa Melayu dan juga Yahudi. Bahkan dikatakan bahawa orang Melayu ini berasal daripada nenek moyang daripada isteri ketiga Nabi Ibrahim yang bernama Keturah. Ditulis oleh Helmi Effendi. Helmi Effendi sebut kepincangan dalam kertas kajian Dr. Solehah. Ada macam-macam blog Dr. Solehah petik sebagai sumber kajian. Antaranya dalam percubaan beliau nak membuktikan bahawa kapal Nabi Nuh berusia sekian-sekian, tetapi beliau petik daripada sumber blog moflick.wordpress.com. Kenapa blog macam ni boleh terlepas masuk dalam kertas kajian doktor? Juga di bahagian rujukan, doktor meletakkan Wikipedia dan Britannica sebagai sumber bacaan. Seharusnya sumber blog, wiki dan Britannica ditolak dalam pengkajian. Doktor sebagai pensyarah yang ada PhD tak akan tidak memahami tentang penting sumber dalam penulisan ilmiah. 2. Kemudian, doktor kelihatan cuba menafikan perkaitan bahawa orang Melayu ialah penutur Austronesia. Saya mengalami kesukaran untuk mencerna hujah doktor. Antara hujah doktor ialah dengan menimbulkan pelbagai teori asal-usul bahasa Austronesia ini untuk menafikan bahawa orang Melayu bertutur dalam bahasa ini dan merupakan orang Austronesia. 3. Saya menjangkakan doktor mempersembahkan kepada saya penafian dari sudut ilmu linguistik misalnya. Cuba memisahkan bahasa Melayu dari rumpun Austronesia dan sebagainya dari sudut fonologi, morfologi, perkongsian kognat suku kata, persamaan pembinaan sintaks ayat yang menjadi identiti bahasa Austronesia. Tapi sayang, topik ini tak disentuh pun yang seharusnya disentuh kalau doktor nak mencabar asas bangsa dan bahasa Melayu ialah penutur keluarga bahasa Austronesia. Malangnya doktor cuba mengaitkan orang Melayu dengan orang Aryan atau Timur Tengah sambil menyelitkan kisah Keturah yang dikaitkan dengan Champa hanya kerana terdapat kebetulan nama Kautara, sebuah negara kota di Champa dengan Keturah. Sini terdapat kontradik garis masa sejarah sebab Champa paling awal berdiri abad ke-2 Masihi, sedangkan Keturah hidup ketika zaman Nabi Ibrahim AS yang hidup sekitar 3000 hingga 1500 sebelum Masihi. Tergantung pada sumber yang kita rujuk, tidak ada rekod arkeologi, hikayat bertulis, batu bersurat dan seumpamanya meletakkan Champa sezaman dengan Mesopotamia. 5. Saya menanti sebenarnya sumber kitab tafsir, sumber sejarah yang dibawa oleh Dr. Solehah dalam membahaskan berkenaan asal-usul Keturah. Malangnya tak jumpa dan tidak disebutkan langsung kitab tafsir yang mana menyebutkan Keturah dan bangsa Melayu. Sedangkan dapatan saya kitab-kitab tafsir semuanya meletakkan keturunan Keturah sebagai menurunkan bangsa Arab. Terdapat 3 pandangan mengenai asal-usul Keturah dalam kitab Al-Muluk war-Rusul oleh Imam At-Tabari. Pandangan pertama, Keturah adalah wanita Kanaan bernama Qaturah binti Yaqtan, isteri Nabi Ibrahim AS setelah kematian Siti Sarah, melahirkan 6 putera. Pandangan kedua dan ketiga, Keturah berasal dari bangsa Arab, Qanturah binti Maftur dari kaum Arab Aribah dan Qanturah binti Yaqtan dari kaum Arab biasa. Kitab Al-Kamil fi Tarikh oleh Ibn Athir juga menyebutkan Keturah mengikut narasi Tabari dengan menekankan asal-usul Kanaan. Anak-anak Keturah dalam kitab tafsir menjadi pemimpin suku Semitik di Timur Tengah. Mereka berperanan dalam pembentukan peradaban
Arab termasuk Jokshan yang berhubungan dengan keturusan Sheba dan Didan di Yaman. Sumber Arab dan Yahudi menunjukkan keturah dan keturunannya sebagai orang Semitik yang berbentuk suku Arab yang berbeza dari Ismailiyah dan Qahtan tanpa kaitan dengan bangsa Melayu. Keturah dan anak-anaknya dihormati di Timur Tengah dan tidak ada bukti hubungan mereka dengan peradaban Melayu pada zaman tersebut. 7. Juga, kewujudan bahasa Sanskrit dalam bahasa Melayu kuno. Istilah-istilahnya bukan bermaksud orang Melayu berasal dari kawasan orang Aryan atau orang Melayu orang Aryan. Kewujudan tersebut adalah hasil pengaruh Indianiasi yang berbeza peringkat di Asia Tenggara. Ia bukanlah datang seawal zaman orang Aryan menyerang tamadun Indus, tetapi hasil dari hubungan perdagangan, ketenteraan, diplomasi antara kerajaan-kerajaan Melayu dan kerajaan India. Teori kedatangan Hindu Buddha di alam Melayu sama ada dibawa orang Brahmin, Ksatria, Waisya atau orang kita sendiri ke India dan membawa ajaran tersebut, semuanya tidak ada kaitan dengan orang Aryan yang menyerang Indus. Dari sini sahaja saya simpulkan adalah tidak berasas menolak orang Melayu sebagai penutur Austronesia hanya kerana pinjaman bahasa Sanskrit yang wujud dengan mendakwa bahawa orang Aryan sudah sampai lama di sini. Saya menantikan bidasan saya ini dibidas, ditolak, dikritik oleh sesiapa sahaja. Saya meraih keterbukaan ilmu. Kalau anda ada bukti tamadun Melayu sezaman dengan Mesopotamia, orang Melayu ada darah Aryan dan keturah, mampu menafikan perkaitan Melayu sebagai penutur bahasa Austronesia, saya sangat menantikannya sebab kertas kerja Dr. Salah ini adalah penuh dengan kepincangan sejarah yang bukan saja tidak menjawab, malah meninggalkan 1000 persoalan lagi. Wallahu ta'ala. Sebab itulah isu yang saya rasa sangat penting untuk kita fahami pada hari ini. Begitulah guys kritikan keras terhadap Profesor Malaysia yang diduga telah melakukan pembohongan sejarah. Selama ini kami juga melihat bahwa kaum Melayu Malaysia seperti mengalami krisis identitas. Mereka seperti kaum yang bingung karena tidak ada yang pantas mereka banggakan. Kemerdekaan Malaysia diberikan oleh Inggris. Bahkan negara Malaysia pun seperti dibuatkan oleh Inggris. Dan sekarang bahasa kebanggaan mereka, bahasa Melayu juga tak bermartabat. Jadi Profesor Melayu Malaysia kemudian banyak menciptakan dongeng dan ilusi agar kaum Melayu Malaysia tampak hebat, agar kaum Melayu Malaysia bangga, termasuk ilusi mengenai alam Melayu. Maklum kaum Melayu Malaysia tidak mewarisi peninggalan sejarah yang hebat seperti Borobudur, Majapahit, Sriwijaya, atau naskah Melayu kuno seperti di Sumatera. Yuk kita lanjut ya. Kerana kalau sumber Israeliat mengatakan yang Nabi Yusuf ada 4 orang isteri, so what? tak ada masalah. Tapi kalau orang katakan yang Nabi Ibrahim ada 3 isteri, ada implikasi dia. Kerana apa implikasinya ialah siapa yang menjadi isteri seorang Nabi yang dipandang sebagai bapa segala Nabi, bererti orang itu juga ada martabat yang setinggi Nabi. Kerana kedua isteri Nabi Ibrahim, Hajar dan Sarah, melahirkan 2 anak yang menjadi nabi-nabi yang pada kita adalah nabi-nabi yang besar di dalam ketamadunan Islam. Jadi klaim ini mempunyai kesan yang lebih tinggi, yang lebih mendalam dan yang boleh mendatangkan kekacauan di dalam akidah dan juga ibadah orang Islam. Jadi beratlah kalau kata maksudnya ada isteri ketiga yang dah lahirkan anak yang tiba-tiba ada kaitan somehow dengan orang Melayu. Maksudnya dia implication dia beratlah. Jadi ini yang satu perkara yang saya nak tekankan ni selain daripada sejarah. Kerana sejarah ini juga boleh dijadikan sebagai satu ideologi. Apa yang kita panggil sebagai ideological history. Ideological history juga boleh menjadi ideological traps atau perangkap ideologi. Apabila orang menceritakan perkara-perkara seperti yang tadi kita katakan lah, maybe we should move away from this Kuntura debate. Tapi pada saya, apabila orang keluarkan cerita-cerita sedemikian, mereka sebenarnya bukan mengikut metodologi sejarah, tetapi mereka mengikut cita rasa ideologi yang mereka ingin paparkan kepada masyarakat. Dan di dalam banyak wacana-wacana yang saya lihat di dunia Melayu ni, kebanyakannya orang membuat klaim-klaim sejarah sedemikian kerana dia nak mengajukan beberapa perkara. Pertama, dia nak mengajukan bahawa orang Melayu ini hebat. Orang yang mengeluarkan cerita-cerita yang baru ni, dia nak menggunakan fakta yang sangat sangsi untuk mengajukan ideologi mereka. Itu yang perkara yang pertama, kerana dia mempunyai motif ideological. Kedua, ia mengatakan perkara-perkara ini kerana dia rasa terancam. Jadi kawan saya di Universiti Melaya, di Akademi Pengajian Melayu, Dr. Mukid,
Dia ada tulis tesis, PhD tesis dia tentang ini, keterancaman orang-orang Melayu. Lebih lagi di dalam keadaan suasana kontemporari ini. Kerana mereka terasa diri mereka itu terancam. Bukan semua orang Melayu yang rasa terancam. Kebanyakan orang Melayu yang saya tahu, mereka confident dengan apa yang mereka ada, dengan situasi masyarakat mereka. Tapi ada segolongan yang kecil yang rasa terancam, dan untuk mengeluarkan mereka daripada perasaan terancam ini, mereka menggunakan sejarah untuk membina kembali satu jati diri yang pada mereka telah diturunkan atau telah orang kata bukan dipupuskan, tapi disembunyikan atau diketepikan atau diperlekehkan. Ini isu yang kedua, rasa terancam. Dan isu yang ketiga pada saya, dan ini mungkin a low blow I guess, ialah banyak orang mengeluarkan klaim-klaim sedemikian kerana mereka inginkan popularity. Because sometimes funny stories sell. Right? Funny stories. Saya bimbang sebagai ahli sejarah. Bukan saya ni orang yang, I'm not a policy maker, I'm not someone who's an administrator of anything. Sebagai ahli sejarah, saya bimbang kerana kalau orang tak faham apakah di sebalik perkara-perkara yang terlahir daripada klaim-klaim ini, mereka akan tersesat jalan, bukan dari segi agama saja, tapi tersesat jalan di mana jati diri mereka sebenarnya tidak menjadi lebih baik, malahan menjadi lebih teruk. Kerana mereka mengambil cerita yang bukan benar begitu sahaja. Sebab asas kepada idea mereka adalah kebohongan, macam itulah. If you can accept untruth once, you will accept it all the time. Kalau kita boleh menerima satu perkara yang tidak benar sekali, kita akan selalu menerimanya. Ini satu masalah sebenarnya kita tak tahu. Tentunya sejarah itu membentuk diri kita sebagai seorang individu. Pertama sekali ialah saya nak galakkan orang Melayu supaya tahu datuk nenek dia. Itu the first problem that we have to overcome. Dia tak tahu pun cerita datuk nenek dia. Dia tak tahu pun datuk nenek dia datang dari mana. Jadi macam mana dia nak tahu kesilapan datuk nenek dia? So that is already a cognitive dissonance, as you said just now. Tak nak tahu. Jadi pertama sekali kita nak kena ambil tahu. Kalau awak cakap awak ni orang Jawa daripada mana? Daripada Bogor, daripada mana? Dan bila kita dah tahu perkara tu, kita cuba menyelidik, apakah kehebatan tempat yang di mana saya datang itu. Kehebatan bukan bererti ada Borobudur, ada Prabanan, ada masjid besar. Bukan. Orang yang kerja di sawah setiap hari itu hebat. Boleh kita kerja di sawah setiap hari. Bangun pukul 4 pagi, harus ada di sawah padi, jalan di atas air setiap hari, kerja berjam-jam, tak ada aircon, kemudian sehari-harian dia buat kerja tu. Orang tu orang hebat. Lagi. Begitulah guys, krisis identitas dan krisis sejarah yang dihadapi oleh kaum Melayu Malaysia. Jangan heran jika kaum Melayu Malaysia suka mengklaim bahasa Indonesia sebagai Melayu. Selain mengalami krisis identitas dan sejarah, tampaknya mereka juga kurang paham mengenai konsep negara bangsa. Mereka mungkin tidak diajari untuk menghormati identitas dan bahasa resmi negara lain. Terima kasih sudah menonton sajian kami, sampai jumpa lagi.